Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji diri. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 139. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan 4 hingga 6. Soalan 4, hitung. Maksudnya kira. Okey, untuk A, ada kurungan 3 tolak 1/2/5 bahagi 0.8. Baiklah, untuk soalan ni ada operasi bergabung yang mana ada operasi tolak dan juga bahagi. Jadi kalau kita nak menjawab soalan operasi bergabung, kita boleh gunakan rumus ku, ba atau da, kemudian ta atau to. Okey, to. Okay, maksud dia kat sini setengah tu kita cakap ku, ba, da, ta, to teruslah. Okey. Okey, maksud dia ialah kita akan utamakan dahulu utamakan dahulu mana yang perlu kita jawab dahulu, iaitu pertama sekali kurungan. Jadi kemudian barulah operasi-operasi lain. Okey, jadi kurungan ada sini, maksudnya kita kena buat operasi dalam kurungan dahulu. Kemudian kita akan bahagikan dengan 0.8. Okey, yang pertama kita nak buat kaedah apa, cara apa. Okey, kalau tengok soalan ni, cikgu cadangkan kita menjawab soalan ini dengan cara selesaikan dalam bentuk pecahan. Okey, maksudnya 3 ini kita perlu tolak 1/2/5, kemudian 0.8 ini kena tukar kepada pecahan. Okey, jadi cara dia ialah kalau 0.8 ini ialah kita panggil sebagai per berapa, ini ialah per 10. Okey, cara dia kita tarik je ni, tarik macam ni dan buat 10. Okey, dia jadi 8/10. Okey, terus dapat 8/10. Jadi nombor dia dalam pecahan ialah 8/10. Jadi kita salin dahulu nombor ni, iaitu okey, 3 kemudian tolak 1/2/5, kemudian ada kurungan, kemudian kita akan bahagikan dengan 8/10. Ini dia soalan ni. Jadi yang pertama kita buka kurungan, iaitu kita buat dahulu operasi tolak. Okay, sekarang ni ialah 3 tolak 1/2/5. Okey, jadi kita boleh tukar terus 3 ini kepada pecahan. Okey, 3 ni kalau dia boleh buat 3 bersamaan 3/1. Okay, ataupun oleh kerana ni ada operasi tolak yang mana dia per 5, jadi kita buat 2 5/5. Kita terus samakan penyebut, yang mana 2 ni 2, 5/5 ni bersamaan 1. Jadi 1 tambah 2 dia jadi 3 lah. Okey, kenapa cikgu buat 5/5? Sebab cikgu nak tolak dengan 2/5 ni. Untuk menolak kita kena samakan penyebut. Okey. Okey, sekarang dia jadi macam ni. Oops, 2. Jadi 2 5/5. Kita tolak 1/2/5. Okey, boleh nampak tak dia punya cara kenapa jadi 5/5? Kerana cikgu nak tolak ni. Kemudian kenapa dia jadi 2? Sebab dia dah kurangkan 1, 1 dia jadi pecahan, 1 dia jadi nombor bulat. Okey, jadi kita asingkan dahulu nombor bulat dengan nombor bulat, pecahan dengan pecahan yang mana kita tolakkan. Iaitu 2, kita akan tolak 1. Okey, 2 tolak 1, kita dapat jawapannya ialah 1. Okey, manakala pecahan ialah 5/5, kita akan tolak 2/5. Okay, jadi 5/5 tolak 2/5, penyebut dah sama. Jadi kita tolak 5 tolak 2 dapat 3 secara
secara terus kita boleh buka dia punya kurungan, iaitu jawapan dia ialah 1, 5 tolak 2 dapat 3, so 1, 3 per 5. Okey, ini dia jawapan untuk operasi pertama, operasi dalam kurungan. Jadi jawapan ni kita akan bahagikan dengan 8 per 10. Okey, so cikgu buat sekali lagi soalan ni kat sini lah pula. Okey, jadi kita salin balik 1, 3 per 5. Kita akan bahagi 8 per 10. Jadi seperti soalan sebelum ni yang mana kita pernah belajar, untuk membahagi pecahan kita perlu jadikan nombor bercampur ini kepada pecahan. Okey, so cara dia kita darabkan dan tambah. Okey, maksudnya 5 darab 1 kita dapat 5, tambah 3, 8. Okey, so kita tulis sini 8 per 5. Kemudian kita akan bahagikan dengan 8 per 10. Okay, seterusnya, okay, cikgu buat ke atas sikit sebab tak ada ruang. Okay, cikgu buat ke atas. Yang ni kita alihkan rapat ke kiri. Okay. Seterusnya, untuk menjawab soalan bahagi, pecahan, bahagi ni kita akan tukar jadi darab. Kemudian yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. Okey. Jadi apa nombor dia sekarang? Kita tulis tu 8 per 5. Nombor depan salin, kemudian dia jadi 10 per 8. Okey, seterusnya kita boleh darab 8 dengan 10, 5 dengan 8. Namun demikian, sebelum kita darab, kita lihat sini boleh dipermudahkan. Yang mana 5 dengan 10 ni kita silangkan, ada sifir 5, 5 kali 1 dan 5 kali 2. Manakala 8 dengan 8 ada sifir 8, iaitu 8 kali 1 dan 8 kali 1. Okay, kemudian baru kita darab, iaitu 1 darab 2, 1 darab 1. Jadi kita dapat jawapannya ialah 2 per 1. Okay, jadi kalau jawapan dalam pecahan 2 per 1, kita kena jadikan nombor bulat. Iaitu 2 lah. Jadi jawapan ni ialah 2. Okay, kat sini jawapan ni ialah 2. Jadi itulah dia jawapan untuk soalan yang pertama, iaitu 4A. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. 4, 7 per 10 tambah 2.95 darab 7. Baiklah, kat sini ada operasi tambah dan darab. Jadi kita boleh rujuk kat sebelah ni, iaitu rumus kita, iaitu Quadratato, yang mana kita perlu buat dahulu. Okay, pertama sekali kita perlu buat kurungan. Okey, soalan ni tak ada kurungan. Kemudian bahagi atau darab. Okey, ada kat sini, maka kita akan darabkan dahulu. Okey, jadi yang pertama kita darabkan, kemudian barulah kita tambahkan. Tapi seperti biasa, soalan ini melibatkan pecahan dan juga perpuluhan. Okey, untuk soalan macam ni, cikgu cadangkan kita buat pula dalam bentuk perpuluhan. Okey, jadi yang mana yang kita nak tukarkan? Yang kita nak tukarkan ialah 47 per 10. Jadi 47 per 10, nombornya kita perlu tukar kepada perpuluhan. Jadi cara dia sangat mudah. Dekat titik ni kita letak titik saja. Dekat satu ni letak titik. Jadi kita dapat nombor ini ialah 4.7. Okey. Okey, so kita darab dulu 2.95 darab 7. Jawapan dia kita akan tambah dengan 4.7. Okey, so kita ataupun kita tulis dululah bagi nampak iaitu 4.7 tambah 2.95 darab 4. Okey, macam cikgu cakap tadi, kita kena darab dahulu. So kita buat 2.95, kita akan darabkan dengan 4. Okay, 5 kali 4, 20.
9 kali 4, 36. Tambah 2, 38. Bukan darab 4, darab 7. Cikgu betulkan. Itu yang peliknya. Sekejap. Ini. Okey, ini kena betulkan. Okey, ini pun kena betulkan. Soalan ini kena darab dengan 7. Okay, so darab 7. Okay, 5 kali 7, 35. 9 kali 7, 63. Tambah 3, 66. Dah letak titik. 2 kali 7, 14. Tambah 6, 20. Jadi jawapan ini kita akan tambah dengan 4.7. Jadi kita tulis sekali lagi, iaitu 20.65. Kita akan tambahkan dengan 4.7. Okay. Oleh kerana dekat belakang ni tak ada nombor, kita letak sifar. Jadi 5 tambah sifar, kita dapat 5. 6 tambah 7, 13. 4 tambah 1, 5. 2 kekal. Maka inilah dia jawapan untuk soalan B, iaitu 25.35. Soalan C, 185% tolak 98%. Jadi soalan ini sangat direct, sangat terus, iaitu kita perlu tolak sahaja. Maka kita tolakkan, kita tulis bentuk lazimnya, iaitu 185. Jangan lupa dengan simbol peratus. Kemudian kita tolak 98%. Jadi 5 tolak 8 tak boleh, pinjam jadi 15. 8 jadi 7. 15 tolak 8, 7. 7 tolak 9 tak boleh, pinjam jadi 17. 1 jadi sifar. 17 tolak 9, 8. Jadi jawapan untuk soalan C iaitu 87%. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 5. Lengkapkan jadual di bawah. Baiklah, kat sini ada jadual, iaitu ada amanah saham P dan Q dan nilai pelaburannya 4,000 dan 5,000. Kadar dividen 6.5%. Untuk Q 7%. Nilai dividen tidak diketahui. Jadi kita perlu lengkapkan dengan menyatakan nilai dividen itu berapa. Jadi untuk pengetahuan awak, nilai dividen ini dalam bentuk wang. Kita perlu tahu nilainya 6.5% ini berapakah nilainya dalam bentuk wang. Okey. Jadi yang pertama untuk mengira soalan ni, soalan P ni, nilai dividen untuk 6.5%. Jadi kita ambil 6.5%. Kita akan darabkan dengan jumlah pelaburan, iaitu RM4,000. Okay, seterusnya, nilai peratus ini kita perlu tukarkan kepada pecahan. Kita biasa dengar dengan peratus, iaitu dia ayatnya ialah per 100. Maka kita perlu tukar 6.5, kita jadikan dia per 100. 6.5 kita akan perkan dengan 100. Kemudian kita akan darabkan dengan jumlah yang kita cakap tadi, iaitu 4,000 nilai pelaburan. Okay, seterusnya kita akan permudahkan dahulu. Ada dua sifar yang boleh kita permudahkan. Okay, dan seterusnya kita akan darabkan 6.5 dengan 40. Okay. Jadi kalau kita nak darab 6.5, kita akan darab dengan 40.
kita perlu jadikan 6.5 ni kepada nombor bulat. Kita gerakkan satu kali ke kanan. Okey, jadi dia jadi 65. Okey, jawapan dia nanti kita akan pulangkan titik perpuluhan. Okey, jadi okey, cikgu buat rapat ni. Tak apa, nanti cikgu alih. Okey, so kita buat 65. 65 kita akan darabkan dengan 40. Okay, 40 pun tak perlu kita darab 40, kita darab 4 saja. Darab 4 nanti tambah sifar. Okay, jadi 5 kali 4 20. 6 kali 4 24 tambah 2 26. Okay, tadi cikgu tak letak sifar, so kita letak sifar. Okay, jadi jawapan ni ialah 2600. Tapi tadi kita dah gerak titik perpuluhan satu kali ke kanan, maka kita kena pulangkan semula titik perpuluhan satu kali ke kiri. Titik perpuluhan kat sini, so kita pulangkan. Okay, jadi kita dapat jawapannya iaitu nilai dividen untuk RM4,000 iaitu RM260. Okey, inilah dia jawapan untuk soalan yang pertama iaitu nilai P. Okey, so cikgu alih sikit sebab cikgu nak tulis dekat sebelah. Okey, so ini ialah nilai P iaitu nilai pelaburan P. Cikgu buat sini P. Okey, sekarang kita akan kira pula Q. Q pun sama iaitu peratus ini kita kena darabkan dengan pelaburan. Jadi kita buat 7%, kita akan darabkan dengan RM5,000. Okay, langkah kedua, kita tukarkan 7% ini kepada pecahan iaitu 7/100. Okay, jadi kita akan darabkan dengan nilai pelaburan RM5,000 dan seterusnya kita permudahkan dua sifar berpasangan kita boleh potong dan seterusnya 7 kita akan darab 50. Okay, so kalau 7 darab 50 maksudnya 7 darab 5 lah. Okey, 7 darab 5, kemudian kita tambah saja sifar dekat belakang. Okey, so 7 darab 5, kita dapat jawapan dia 35. Kemudian ada sifar belakang kita tambah. Okey, tadi nombor dekat depan ni, P tadi ada nombor perpuluhan, kita gerakkan. Tapi ni tak ada, so tak perlu. Okey, tak perlu kita pulangkan. Okey, jadi jawapan untuk soalan ini, nilai dividennya ialah RM350. So buat RM 35 sifar. Okay, inilah dia jawapan untuk soalan 5Q. Okay, nilai dividen untuk Q iaitu RM350. Manakala P ialah RM260. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 6. Berpandukan garis nombor di bawah. Okay, A. Tukarkan 2.5% kepada peratusan. Maksudnya kita kena nyatakan dalam peratus. Okay, 2.5. So, soalan A ini mudah iaitu untuk menukarkan setiap nombor itu kepada peratus, kita cuma darab dengan 100% saja. Okay. Jadi, soalan A, cikgu tulis sini. Okay, A. Okay, dia ada dua cara. Yang pertama, kita boleh darab terus nombor perpuluhan ni dengan 100. Okay, kita dah belajar, kalau kita nak mendarab dengan 100 atau 1000 atau 10, kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Jadi, sebab ada dua sifar, so gerak dua kali. 1 dan 2. Jadi, titik dekat ujung, ada satu ruang ni, kita letak sifar. Maka dapatlah jawapannya iaitu 250%. Okey, itu kaedah yang pertama. Okey.
Kaedah yang kedua, kita perlu tukarkan 2.5 ini kepada pecahan. Okey. So kalau dia 2.5, dia bersamaan 2/5/10. Okey. Oh sorry, 2 tu kena besar. Okey, dalam bentuk nombor bercampur kan. So dia ialah 2/5/10. Jadi 2/5/10 ni pun kena darab dengan 100%. Okey. Jadi kita boleh buatlah, cikgu tunjuk juga So kita tulis ni 2 ni atau atau kalau awak tak faham cara atas ni, cara yang bawah 2/5/10 kita darabkan dengan 100. Okey, sebenarnya 100%. Okay, jadi cara dia ini kena jadi nombor ataupun pecahan tak wajar. Kita darab dan tambah. Kita dapat nilai dia 10 kali 2, 20. 20 tambah 5, 25. So 25 per 10 darab 100%. Okay, jadi macam soalan A, tapi A ni dia darab, dia gerak terus, tapi ni pecahan. So kita pemudahkan, potong sifar. Okay, seterusnya macam cikgu cakap tadi, 25 darab 10. So kita dapat jawapannya ialah 250. 250 so per 100. Okay, jadi ada dua kaedah yang cikgu tunjuk ni. Awak boleh pilih mana satu yang awak selesa. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B. Jadi soalan B cikgu rasa kena buat muka surat sebelah. Dia perlukan ruang yang sedikit banyak. Okay, soalan B. Nyatakan nilai Q dan seterusnya cari nilai Q bahagi P. Okey, ada dua masalah kat sini yang kita perlu selesaikan. Yang pertama, kita perlu cari nilai Q. Kemudian, kita perlu bahagikan Q dengan P. Maka, secara tak langsung, kita juga kena tahu nilai P. Okey, jadi untuk menjawab soalan ni, dia macam satu garis nombor yang mana kita letakkan kotak kosong. Okey, so macam ni, dia macam ni, nombor kemudian nombor kan. Okey, kalau nombor macam ni, cikgu bagi contoh yang mudah kat sini. Okey, kita buat satu garisan nombor macam ni. Okay, kemudian, contohnya kat sini kita tahu sini 2. Kemudian ni kita tak tahu. Kemudian sini 4. Kemudian ni kita tak tahu. Dan ini ialah P ya. So yang kita tak tahu ni ialah P. Yang satu lagi Q. Jadi macam mana kita nak tahu nombor Q? Kalau tengok sini sangat mudah. 2 berapa? 4. Kita tahu 3. Okey. 3. Memang 3 jawapan dia kan. Okey. So kita boleh kaitkan dengan soalan ni. Macam mana? Takkan kita nak agak juga. So cara dia ialah kita tambahkan 2 dengan 4. Kita tambahkan. Jadi 2 tambah 4. Kita dapat jawapan dia 6. Kemudian 6 kita bahagikan 2. Bila 6 kita bahagi 2, kita dapat 3 dan 3. Okey. 6 bahagi 2, kita dapat jawapan dia 3. Maka jawapan nombor dalam kotak ni 3 lah. Okey. Jadi untuk mengira nilai Q, apa yang kita perlu buat? Kita akan tambahkan 2 dengan 2.5. Okey. Tapi 2 ni ialah nombor bulat. Jadi kita jadi nombor perpuluhan. Dia jadi 2.0 kita tambah 2.5. Okay, kita dapat jawapan dia ialah 5. 2 tambah 2, 4. Okay, ini nombornya bila kita tambah. Jadi macam soalan tadi, kita kena bahagi 2 untuk dapatkan Q. Jadi 4.5 kita akan bahagikan dengan 2. So 4.5 bahagi 2. Jadi CP2 berapa kali 2 dapat 4? Kita dapat 2. 4 tolak selesai. Kemudian letak titik dan turunkan 5. Jadi berapa kali 2 dapat 5? Kita tahu dalam CP2 tak ada nombor 5. Yang hampir ialah 4. Jadi tulis 2, tulis 4.
kita tolak dapat 1. Jadi 1 ini ialah baki. Jadi macam mana kita nak hapuskan baki ini? Jadi kita boleh, cikgu alih dulu. Kita boleh tambah titik perpuluhan. Titik dah ada, nombor ni dah ada perpuluhan, tak perlu tambah, kita perlu tambah sifar saja. So sekarang ialah 10. Jadi berapa kali 2 dapat 10? 5. Okey. So ini 10, kita tolakkan dan selesai. Jadi ini bermakna nilai bagi Q ialah 2.25. So kita buat Q sama dengan 2.25. Okay, itu dia jawapan untuk soalan pertama. Seterusnya kita perlu cari nilai Q bahagi P. Okey, kat sini Q dah ada. Okey, sekarang kita nak kira P pula. Okey, macam mana kita nak kira P? Kita boleh rujuk garis nombor dekat atas ni. Okey, so kita padam dulu Q ni. Okey, iaitu Q tadi kita dah dapat 2.25. Okey. Kalau kita perhatikan, kalau garis nombor, setiap beza antara lompatan ni nilai dia sama. Okey. Kalau kita tengok sini, 2, macam mana dia boleh melompat ke 5 ni, 2.5, dia tambah sifar perpuluhan 5. Okey. Maksudnya, cikgu tulis contoh sini, 2 sifar tambah sifar perpuluhan 5, dia jadi 2.5. Okey. Sebab tu dia jadi 2.5, dia tambah. Jadi, nak tahu nombor ke depan, dia tambah. Kalau nak tahu ke belakang, jadi 2 ni kita perlu tolak dengan sifar perpuluhan 5. Okey. Kenapa cikgu ambil tolak sifar perpuluhan 5? Sebab dia jarak yang sama. Okey. Cuma yang ni ke depan, yang ni ke belakang. Okey. Jadi, untuk mendapatkan nilai P, jadi kita boleh buat 2 sifar. So, kita tulis sini 2 sifar. Kita tolak sifar perpuluhan 5. Okey, ini cikgu boleh alih. Okey, kita tulis ni P sama dengan P bersamaan. Okey, cikgu alih. Kita tolak sekarang. Sifar tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 10, 2 jadi 1, 10 tolak 5, 5, 1, okey, tulis 1 lah. Okey, jadi inilah dia nilai bagi P, iaitu 1.5. Okey, tapi kita tak jawab lagi soalan ni, sebab soalan nak Q bahagi P. Okey, so kita buat muka surat sebelah. Q bahagi P, kita tulis dulu. Okey, cikgu tulis kat atas. Q, cikgu jauhkan sebab dia nombor perpuluhan. Okay, so kita 5 pula. Q bahagi P. So Q tadi nilai dia ialah 2.25. Kita tukarkan kepada nombor sekarang 2.25. Kita akan bahagikan dengan 1.5. Okay, itu yang pertama. Okay, sekarang ni ialah membahagi perpuluhan. Kalau kita nak membahagi perpuluhan, kita perlu jadikan nombor nak dibahagi ini kepada nombor bulat. Jadi kita kena gerakkan titik perpuluhan ke hujung, dia jadi 15. Manakala ini juga akan ikut sekali. Dia jadi 22.5. Okey. Jadi kita buat bentuk lazimnya, iaitu 22.5 kita akan bahagi 15. Okay, sekarang CV15. Berapa kali 15? 22. So kita tulislah CV15. So 15. Kemudian kalau kita tambah 15, kita dapat 30. Okay, jadi dia dah lebih. So kita tulis 1. Tulis sini 15.
tolakkan dapat 2 tolak 5 dapat 7. Yang ini jadi 1. 1 tolak 1 habis. Okey, kemudian ada titik dan turunkan 5. Jadi nombor sekarang ialah 75. Berapa kali 15 75? So kita kena tambah CP kita tadi. So tambah 15. Dia jadi 45. Kita tambah 15. Dia jadi 60. Dan tambah 15, dia jadi 75. Okey, ada kat sini iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kita tulis sini 5, tulis sini 75 dan tolak, maka kita selesai. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan B, 6B iaitu 1/5. Maka dengan itu, tamatlah sudah latihan uji diri kita pada hari ini untuk muka surat 139, nombor 4 hingga 6. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.